Dah kan? Dah kan? 20, 21 tak ada haji. 22 barulah ada haji, kan? Kerana orang kaya pula mak. Kan? Awak Mekah tak ada kan? Mekah duk ada. Tapi tak boleh buat kan? Pasal apa? Pasal apa? Pelaksanaan haji berdasarkan kepada apa dah? Al-istita'ah, kemampuan. Sebab tu dalam hadis tu jelas-jelas disebut limanistata'a ilaihi sabila, orang yang berkemampuan. Begitu juga Nabi SAW tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun ke-6, pada tahun ke-7, pada tahun ke-8. Pada tahun ke-9 Nabi bercadang untuk mengerjakan ibadat haji, tapi tidak ada juga keupayaan, ada halangan. Namun begitu Nabi SAW telah menghantar siapa? Abu Bakar dan para sahabat dia. Sekali kita tengok ada hadis yang meriwayatkan tentang hal itu. Okey, mari kita tengok dulu terjemahan. Wa adhanum minallahi wa rasul. Ini adalah satu pengisytiharan, i'lan. Azan tu i'lan lah cik mak. Cik mak duk azan tu i'lan, masuk waktu dah, marilah sembahyang, mari masuk syurga. Duk azan kan? Mula ba'du Allah besar. Allah yang besar, lain tak besar. Kemudian kita semua ni mengaku Allah Tuhan kita. Kita semua mengaku bahawa Muhammad itu Rasul. Marilah sembahyang. Macam tu ya. Kan? Tapi tu kan kita nak abak tu. Mari sembahyang. Hakim bukan nak abak kan. Tapi kita abak dengan syariat yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam juga di sini adhanum minallahi wa rasul. Ini adalah satu pengisytiharan daripada Allah, pengisytiharan daripada Rasul inal nasi, kepada manusia, yaumal hajjil akbar, iaitulah pada hari haji besar. Okey, ambil faham elok. Apa maksud haji besar? Hari 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu adalah yaumun nahar. Yaumun nahar. Apa makna yaumun nahar? Hari sembelih korban. Hari sembelih korban. Sebab itulah siapa yang nak buat korban, terbaiknya buatlah korban pada 10 Zulhijjah, kecuali kalau ada keuzuran. Kenapa? Itulah yaumun nahar. Tapi diizinkanlah bagi orang yang keuzuran buat pada hari ke-11, 12 atau 13. 11, 12, 13. Tapi yaumun nahar, hari korban, hari sembelihan itu ialah hari 10 Zulhijjah. Dia panggil yauma al-hajjil akbar. Ini perkataan di dalam nas Al-Quran sendiri. Dan Nabi SAW pun buat korban pada hari ke-10 Zulhijjah. Okey. Apa dia yang Allah Ta'ala dan Rasul nak isytihar pada hari yang besar ni? Hari ini hari yang tak ada dah besar bagi umat Islam. Hari besar, hari seronok, hari gembira. 2 hari ya dalam kehidupan Muslim ni, iaitu hari raya puasa dan hari raya korban. 2 hari itu ya. Yang lain-lain tu kita ya duk mereka kan. Apa dah? Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas diri, Allah memutuskan hubungan minal musyrikin, daripada orang musyrikin, wa rasuluhu, rasulnya pun juga. Allah putuskan hubungan dengan orang musyrikin, Rasul pun putuskan hubungan dengan orang musyrikin. Pasal apa? 13 tahun campur 10 tahun. Berapa tahun? 23 tahun dah duk abad kat hampa. Jangan duk sembah berhala, jangan duk sembah patung, jangan duk sembah hanya Allah Ta'ala saja yang esa. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi hampa tak erti Melayu. Hampa nak sembah patung juga, nak sembah berhala juga, hampa nak lawan Tuhan juga. Habislah. Taklah nak abad lah. 23 tahun dah duk ulang, duk abad. Bahkan hampa lawan kami lagi. Hantar tentera mari nak bunuh kami, nak bunuh Rasul kami. Kan?
maka Allah Ta'ala marah, Rasul pun marah. Kalau lagu tu gak hampa ni memang tak payah nak buat parah. Kita baca dalam rakaat yang pertama tadi dah. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak pakai dah. Pasal apa? Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tak pakai dah depa ni. Jadi atas dasar itulah, dan Allah lebih mengetahui tentang hakikat mereka itu. Ada orang yang menentang Rasul, tapi setelah berlalu masa mereka beriman. Umar menentang Rasul, kan? Tapi Allah bagi hidayah ke dia, dia dengar Al-Quran, dia beriman. Khalid bin Al-Walid menentang Rasul, tapi akhirnya dia kena dan dia beriman. Begitu juga para sahabat yang lain, semuanya asalnya menentang Rasul, tapi telah pun ditarbiyah, dididik, diasuh, diajak oleh Nabi SAW. Akhir sekali mereka terima Islam, lepas. Tapi ada lagi puak-puak yang tegak, hak kerah pedai, tak terima, tak pakai. Maka Allah Ta'ala memang tahu hakikat mereka ini. Jadi Allah turunkan ayat mengisytiharkan. Sudah tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi hubungan di antara kami dengan kamu. No, tak ada lagi. Sebelum itu dah ada istihad dah. Kan? Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Kamu sekarang apa? Kerana kamu sendiri pun tak akan sembah apa yang aku sembah. Kamu berlakon ya. Kamu tak akan pakai. No? Akhir sekali buat satu kaedah. Lakum dinukum waliyadin. Tak pakai lagi. Tak reti lagi. Kami bertegas begini pun kamu duk tak reti lagi. Dah nak buat hal tu juga. Tak mau nak ubah, tak mau nak tukar. Last sekali terbit perisytiharan, putus hubungan. Tak ada dah. Hampa jaga diri hampa, kami jaga kami. Tak ada dah kita jaga kita. Masing-masing jaga diri. Sebab apa? Sebab yang mesti dia jaga apa dah? Syariat Allah. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah akan pelihara kamu. Pesan. Okey, sekat tu. Allah kata, Allah dan Rasul dah buat perisytiharan nak putus. Kokoklah kamu nak berasa lepas pada perisytiharan ni duk berasa nak ni lagi. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Kalau kamu bertobat maka ia baik bagi kamu. Ini mungkin Allah Ta'ala tuju kepada pokok yang bertobat kembali, masuk Islam balik pada waktu pembukaan kota Mekah. Ada banyak. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak pekat masuk Islam. Itu baik untuk mereka. Ya, sehingga Nabi kita man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Padahal Abu Sufyan bukan masuk Islam waktu tu. Cuma dia tidak menunjukkan penentangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa in tawallaitum, kalau hampa tak mau terima, hampa nak paling, hampa nak serang, hampa nak lawan, hampa nak ingkar, hampa nak bantah, hampa tak mau terima ajakan ini, the last chance. Last ni, peluang terakhir ni. Kalau tak mau terima juga, fa'lamu, ketahuilah annakum, bahawa sesungguhnya kamu ghairu mu'jizillah, tak mampu melemahkan Allah, tak boleh lawan Allah, tak boleh menewaskan Allah, tak boleh mengalahkan Allah, tak boleh. No way. No way. Tidak ada jalan, tak ada ruang. No, tak menewaskan Allah. Tak ada dah. Maknanya habislah hampa. No? Ini perisytiharan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan isytihar pada 10 pada hari bulan tahun 10 tu, tahun yang Nabi pergi haji. Tak, sebelum tu lagi dah isytihar dah. Tahun 9 tu Rasulullah tak pergi, dia hantar wakil Abu Bakar yang mengisytiharkan Ali, menantu dia. Ali yang mengisytiharkan ni. Sekali kita tengok dalil dia. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim,
dan sampaikanlah khabar kepada orang-orang kafir dengan azab yang bersangatan pedih. Sebab dia bawa, kalau cara hampa tak dengar kata, hampa jagalah balik rumah lagi kutih. Betul. Alah ni hampa sedap dah duk lompat rumah orang kan. Dia lompat tanah kita jegir bagi nak terbit biji mata dah. Dia duk tak dengar buat tak tahu agak. Kan? Dia buat main kita lagi. Balik rumah lagi mampus dengan aku. Tak dah sampai rumah lari tak ikuti terbit kulit dah. Allah Ta'ala bagi amaran. Kan? Allah kata, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Habaq kepada orang kafir, kalau mereka bantah juga, mereka akan menerima azab yang bersangatan pedih. Illa alladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali mereka yang ada ikatan perjanjian di kalangan orang musyrikin. Ada lagi maknanya tempoh dia ada limit dia. Tempoh ni kita ni berkawan sampai tahun bila-bila. Habis tahun tu kalau buat pembaharuan, tulis apa nama orang kata, buat MOU lain, okey sambung. Kalau tidak, kontrak perjanjian itu berhenti sekat tu lah. Macam kita lah Cik Mat. Ni sekat bulan 2 ni Cik Mat ni. Lepas dia ingat, orang lantik pula jalan. Orang tak lantik pula, kita mari semayang je lah. Kan? Mari semayang kena mari. Kan? Mari semayang kena mari. Cuma kita duduk belakang. Cik Mat pun speaker tu hak orang lain dah. Kecuali kalau mereka lantik pula, kita jalan lah. Sampailah tempoh ni kan. Macam tu juga perjanjian ni. Perjanjian ni macam juga ada tempoh dia. Nah, summa lam yanqusukum syai'ah. Depa ada berjanji, buat perjanjian perdamaian dengan Nabi. Summa lam yanqusukum syai'ah, dan mereka tak pun memungkiri janji itu. Depa amanah betul, tak kenat perjanjian dengan Nabi SAW itu. Walam yuzahiru alaikum ahada, dan mereka tidak menzahirkan permusuhan dengan kamu. Tak ada pun permusuhan. Kok lah depa nak pakat dengan puak tu nak serang Madinah ke apa. Tak, kalau ada puak tu, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka kamu sempurnakanlah perjanjian itu sampai ke tempoh dia. Apa maksudnya? Maknanya Nabi SAW dan para sahabat, kalau ada ikat perjanjian, ada ikatan perjanjian, kita ni tak akan perang. Kita dua tak akan perang sampai tempoh bila-bila. Contohnya sampai 2023 ni, habis 2023 ni habis perjanjian kita. Kan? Dalam tempoh perjanjian sampai 2003 tu, dia tak buat kenak ke kita, dia tak ada rancang nak bunuh kita. Kita pun tengok dia pun tak ada menunjukkan permusuhan. Okey, teruskan perjanjian tu. Walaupun dah isytihar, tak ada hubungan dengan orang musyrikin, walaupun mereka tu orang musyrikin, orang kafir, tak beriman dengan Allah, tak mau masuk Islam, tapi selagi mana mereka tidak mungkir janji dan tidak menunjukkan sikap permusuhan ataupun nak rancang nak lawan kita kan, tak ada pun, elok, okey lah, jumpa okey, tak ada masalah, boleh minum teh sekali pun semua, tak ada masalah pun. Maka perjanjian itu diteruskan sampailah tempoh 2023. 1 hari bulan 1 2024, tak ada apa dah, tak boleh buat dah perjanjian. Nah, tak ada. Kalau ada pun ada perjanjian lain pula, sama ada zimmi ataupun yang lain lagi. Kena kafir tu ada 4 kan? Ada zimmi, ada mu'amman, ada mu'ahad, ada harbi. Ada 4. Kalau harbi ni tak boleh kira sama. Tak boleh kira sama kan? Itu syarat dia tu. Yang pertama apa dah? Kalau ada perjanjian, sambung balik, teruskan perjanjian sampai tempoh dah, tapi dengan syarat depa tak mungkir janji. Kan? Macam mana orang Yahudi dia mungkir janji. Dia janji tak nak jaga Madinah, tapi bila orang musyrikin mari dia pakat serang Madinah. Tu putus janji tu, mungkir janji tu. Dan mereka menzahirkan permusuhan. Kan? Fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka sempurnakanlah perjanjian itu. Bagi habis lu sampai ke tempoh dia. Habis tempoh tu jangan duk perbaru dah. No renew. Tak ada pembaharuan. Tak ada pembaharuan dah.
Innallaha yuhibbul muttaqin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertakwa. Maknanya, hai orang mukmin, hendaklah kamu berjaga-jaga, jangan mungkir janji. Kalau kamu ada janji, kamu jangan mungkir janji, walaupun janji kamu itu bukan dengan orang Islam. Walaupun dia tu bukan orang Islam, tapi dia jaga elok janji tu, kamu kena jaga. Kena jaga. Tak boleh mungkir janji. Kalau kamu mungkir janji, kecualilah kalau mereka buat kecoh. Mereka kecoh ke, ataupun mereka pecah amanah ke dan sebagainya. Itu maka secara automatiknya terputuslah perjanjian, putuskan hubungan tadi ni. Okey. Mari kita tengok hadis. Diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengutusku, kata Abu Hurairah, bersama dengan mereka yang ditugaskan untuk menyampaikan khabar pemutusan hubungan pada hari Nahar di Mina. Yang isi penyataannya itu adalah bahawa setelah tahun ini orang-orang musyrikin tidak boleh berhaji dan tidak boleh bertawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang. Yang dimaksud dengan hari haji akbar adalah hari Nahar yang dinamakan maknanya di sini riwayat ini menyebutkan bahawa Abu Bakar telah dihantar oleh Nabi SAW buat apa? Haji tahun 9 tu. Okey, kemudian Abu Bakar ni dia tak larat lah, seorang-seorang dia nak habaq ke orang, jadi dia hantar kau ni, hantar kau ni. Di antara orang yang dia hantar untuk habaq kepada orang musyrik ni mana? Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni. Dan perkhabaran itu di mana? Di Mina. Pasal apa? Sebab Yaumun Nahar ataupun hari 10 Zulhijjah tu biasanya orang ada di mana? Di Mina. Sebab hari 9 ada di mana? Di Arafah. Hari 9 tu ada di Arafah. Hari 8 tu ada di Mina. 8 kan siap-siap nak pergi ke Arafah hari 9. Hari 9 lepas pada jatuh matahari bergerak mereka ke Mina. Kan? Bergerak mereka ke Mina. Sampai di Mina. Di Mina itulah kerja besar pada melontar di mana? Jumratul Aqabah. Hak besar kali tu. Hak pertama, hak kedua, hak ketiga. Hak pertama dengan kedua tu hari pertama tak buat. Hari 10 Zulhijjah tu tak buat. Hari pertama buat. Hak besar tu. Hak yang besar. Apa nama? Jamratul Aqabah. Ataupun Kubra. Hari yang pertama tu dia panggil Aqabah. Hari yang kedua, ketiga, keempat tu 11, 12, 13 tu dipanggil Kubra. Sebab ada Sughra, Wusta, Kubra. Itulah nak kena jaga tu. Yang banyak orang terbabas. Jumratul Aqabah tu. Sebab apa? Sebab dia kira pungai. Tengok orang pungai, dia pungai. Padahal bila nak berjumratul Aqabah tu, pastikan kanan dia Mina, kiri dia Masjid Tanah Haram Mekah. Ada orang banyak silap di situ. Tak apa, bukan kita nak cara di sini tu. Jadi hari itulah yang Abu Hurairah kata, aku telah diperintahkan oleh Abu Bakar, ketua rombongan buat haji itu, untuk isyiharkan kepada orang baca ayat ni, baca ayat Bara'ah ni. Baca ayat ni lah. Kan? Bahawa apa? Sudah terputus perjanjian, terbatal perjanjian damai antara orang musyrikin dan orang Islam. Okey. Muhammad bin Ishaq ada meriwayatkan. Ni clear lagi. Awal lagi, tak apa lepas lagi. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yakni Abu Ja'far. Ia berkata, tak kala turun ayat pemutusan hubungan. Ayat mana? Inilah. Ayat Bara'ah ni. Bara'ah tu mana? Putus hubungan. Kepada Nabi SAW, seorang sahabat berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau mengutuskan seseorang kepada Abu Bakar? Nampak tak? Nak abang kata apa? Abu Bakar dah pergi dah, ayat tu baru turun tengah jalan. Supaya ia menyampaikan khabar ini kepada orang-orang musyrik. Perlu diketahui bahawa sebelumnya beliau telah mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin rombongan haji. Dari riwayat ni sebut tak? Maknanya sebelum tu Nabi SAW telah lantik Abu Bakar bawa rombongan buat haji. Mungkin lepas sampai tengah jalan, ayat ni tu turun. Nabi bersabda lepas pada sahabat ni bagi cadangan, kita hantarlah seorang dihabaq kat Abu Bakar tentang turunnya ayat ni. Maka Nabi SAW kata, la yuaddi anni illa rajulun min ahli baiti.
Tidak ada orang yang boleh menyampaikan khabar ini dari aku melainkan seseorang dari kalangan keluarga aku. Banyaklah hikmah dia yang Nabi sebut ni. Pasal apa? Yang pertama integriti itulah. Kan? Sebab yang keduanya kepercayaan orang-orang Quraisy tu, depa pasien depa lagu tu. Kalau cara daripada kaum depa sendiri yang depa percayai, habaq satu-satu benda baru depa terima. Kalau tidak, tak boleh terima. Jadi Ali ni siapa dia? Orang sakan-sakan. Anak siapa? Anak Abi Talib. Cucu siapa? Cucu Abdul Muttalib. Orang hebat daripada Bani Hashim. Orang lain Nabi tak bagi. Tu atas dasar tu. Sebab tu Nabi habaq dah. Nabi kata aku tak akan bagi, ya orang tak akan sampaikan berita ni kecuali daripada orang keturunanku sendiri. Yang ni daripada Bani Hashim. Pasal apa? Sebab Bani Hashim ni dia ada prioriti dia, ada kedudukan dia pada mata orang-orang Quraisy Mekah. Sebab orang Quraisy ni dia asabiyah dia kuat. Orang Quraisy ni asabiyah dia kuat, perkauman dia kuat. Kalau puak dia sendiri habaq, dia pakai. Kalau puak Ansar pergi habaq, kita alah pergi dah, tak pakai lah you. Dia tak pakai, dia tak terima. Orang Quraisy sendiri habaq. Sebab apa? Sebab ini adalah satu berita yang sangat-sangat besar. Bukan kata benda lekeh. Lalu beliau, yakni Nabi SAW memanggil Ali dan bersabda kepadanya, "Ukhruj bihadhil qissati min sadri bara'ah." Tu, realnya disebut. "Wa adzin fin nasi yawm an-nahri idza ijtama'u bimina annahu la yadkhulul jannata kafirun wa la yahujju ba'da al-'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryanun wa man kana lahu 'inda Rasulillah SAW 'ahdun fa'ahduhu ila muddati." Ni Rasulullah SAW hurai balik apa benda yang Ali nak kena habaq. Sebiji macam yang ada di dalam surah Al-Bara'ah. Tak ubah, tak tukar, tak edit sikit pun. Apa Nabi kata? Pergilah engkau wahai Ali. Hampir Ali. Bawalah berita yang ada di permulaan surah Al-Bara'ah ini. Baca ayat ni. Senang. Umumkan di tengah-tengah manusia pada hari nahar. Nabi habaq sendiri. Nabi habaq kat depa bila? Pada 10 Zulhijjah, di tengah orang ramai tu. Saat mereka berkumpul di Mina, sangat clear, terang, jelas. Yaumun Nahri itu di Mina dah. Dah ada habaq lagi di Mina. Hari 10 tu memang duduk di Mina. Habaq kat depa pada hari 9 iaitu di Mina. Waktu depa duduk memang duduk di Mina lah, tapi nak bagi clear lagi. Tu kata syariat agama ni very clear. Tak perlu ada tambah tokok tambah, tak perlu dah. Sebab very clear bahawa orang yang kafir tidak akan masuk syurga. Itu habaq dulu. Habaq tu dulu. Habaq kata apa? Di Mina, hei orang kampung, orang kafir tak akan masuk syurga. Habaq tu dulu. Habaq tu dulu. Kemudian dan setelah tahun ni, lepas pada tahun ni, orang musyrikin tidak boleh melakukan haji. Orang musyrikin tak boleh buat haji. Sebab apa? Sebab haji itu ibadat, dan ibadat tak sah dilakukan oleh orang bukan Islam. Hang buatlah ibadat tahu mana pun, kalau hang bukan Islam tak terpakai. Tak terpakai. Syarat nak sembahyang mesti orang Islam. Saya tengok baru ni Hindu dia azan. Ayah. Dia azan. Sedap pada Cik Mak ni. Aduh letih dia kata. Hindu. Dia azan pada hari itulah tahun baru Cina. Siap dengan naga. Allah. Naga tu. Ada tengok, siapa tengok? Kata kacau. Dia azan daripada awal je mak Allahu Akbar sampai habis Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak salah pun. Sebutan lah. Kata jam. Dia tak tahulah maksud dia apa tu. Kita bagi saya lah istihza. Bagi saya lah istihza, main-main. Nak pemain syariat kita. Tak boleh. Tak, pihak berkuasa ambil tindakan. Dan setelah tahun ini orang musyrikin tidak boleh melakukan haji dan tawaf
uryanun, telanjang. Memang betul ya lah. Sebelum datang Islam, orang kafir, orang musyrikin ni dia tawaf Kaabah, tawaf dia sa'i di Safa dan Marwah dalam keadaan telanjang. Memang depa tak tahu. Kan? Barang siapa di antara musyrikin yang memiliki perjanjian. Ini ayat last ni, ayat 4. Barang siapa di antara orang musyrikin yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batas waktu perjanjiannya adalah apabila tamat tempoh. Tamat tempoh. Bila tamat tempoh, habislah. Tak ada dah. Rasulullah tak akan buat lagi perjanjian baru. Perjanjian baru apa dah? Kecuali kalau dia masuk Islam. Ataupun dia mari serah diri. Dia jadilah zimmi. Ya? Akhirnya setelah mendapat arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali pun berangkatlah. Yang bestnya riwayat disebut dah, Ali berangkat dengan menggunakan unta Nabi yang bernama Al-Adba. Siap. Tu lagi hebat lagi lah. Makna dia pakai kenderaan yang tertulis TPM ataupun TM. PM. Dia tulis PM. Letih juga. Tulis itu. Ataupun DYMM Agung ke barang. Perangkat tu. Jadi orang respect. Agung mari. Respect lah. Nabi bagi unta dia yang bernama Adba kepada Ali. Ali hampir naik unta ni. Bukanlah kemas unta. Ni unta Rasulullah ni orang kenal lah. Kan? Orang respect lah. Hingga dia bertembung dengan Abu Bakar di tengah perjalanan. Tu nak abang tahu Abu Bakar dah. Dah betul lah ayat baru turun. Tu nak abang kata Rasulullah dia tak tahu benar baik. Dia tak akan buat sesuatu melainkan atas perintah Allah. Ketika Abu Bakar nampak Ali, Abu Bakar pun katalah, "Hai Ali, apakah engkau ingin menjadi ketua rombongan? Atau tetap menjadi anak buah? Hai, bergaya engkau. Mari dengan unta Nabi ni. Hai, hang ni Rasulullah lantik jadi ketua kan lagu mana? Aku gugat ni. Nampak tak? Kita pegang jawatan ni, Cik Mat, bukan harta merdak kita. Amanah. Bila sampai satu tempoh orang tak mau ke kita. Sebagai rakyat jelata pula. Sebagai hamba Allah pula. Lepas tu tak mari masjid kan? Mari. Masjid kena mari. Kita mari masjid. Mari sebagai apa? Rakyat jelata pula. Kan? Kita tak naik lah jadi imam. Kita duduk belakang lah. Kan? Macam tu juga Abu Bakar. Bila dia tengok unta Nabi, ini bukan kerja main-main ni kata. Kalau dia naik unta dia tu okey ke? Awak nak join ke? Dekat tu lah tanya kan. Nak join sekali ke? Nak pergi haji sekali ke? Lah. Tapi bila tengok mari unta Nabi, ini lain macam ni. Sebab tu dia tanya. Sebab itu orang jadi pemimpin ni kena alert juga. Kena orang kata apa? Peka juga. Jangan orang duk bagi syarat bertunggi langgang bodoh. Nak sedap lagi tak boleh. Tak tuju kata apa? Aku anak buahmu. Ali kata, "Tak aku anak buahmu. Muda ceh-ceh aku ni. Ya, anak buahmu." Dia tak abang apa? Tu amanah sungguh. Dia tak pecah rahsia tak abang apa? Dah Nabi. Mari jalan. Nabi turun ayat. Tak ada abang apa? Tak ada abang apa? Tak pecah pasal apa? Pasal apa Jumat? Nabi suruh abang bila? Hari 10 Zulhijjah tu. Jadi kat siapa pun dia tak abang. Kalau kita betul bawa jalan tak ada nak sampai rumah lagi. Seluruh tahu dah kan? Tak abang. Sebab Nabi kata apa? Hang habaq di hadapan orang ramai pada hari Nahar, iaitu ketika orang duduk di mana? Di Mina. Lah ni dak lagi. Tahu tak abang? Tak. Aku ikut. Aku nak buah. Aku anak buahmu, jawabnya. Kemudian keduanya berlalu. Pergi jalan. Habis. Kalau itu tak apa.
Duk cara anak buah. Dah anak buah duk cara anak buah lah. Abu Bakar melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing haji. Amanah daripada Nabi dia pun. Okay. Sementara bangsa Arab di musim itu mereka singgah di tempat yang biasa mereka duduki pada musim haji pada masa jahiliyah hingga saatnya tiba hari Nahar. Jadi orang lain pun pakai duduk cara dia apa? Abu Bakar tak tahu apa. Abu Bakar dia tak tahu apa. Dia pun bawa dia lah. Dia tak cara ke buat tu. Kan? Ali bin Abi Talib berdiri mengumumkan pada hari Nahar. Ni. Sampai ada tempoh dia. Kita ni gila aku pula ni. Mengumumkan berita yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada mereka. Lalu dia bertempik, wahai sekalian manusia, tak jaga. Wahai sekalian manusia, ketahuilah orang kafir tidak akan masuk syurga. Sebiji macam mana Rasulullah habaq. Rasulullah habaq kata apa? Mula-mula habaq kata orang kafir tak akan masuk syurga. Dia habaq gitu. Wahai manusia, ketahuilah orang kafir tidak akan masuk syurga. Dan setelah tahun ini orang musyrik tidak boleh melakukan haji dan tidak boleh bertawaf dalam keadaan telanjang. Barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempoh waktunya adalah sampai tamat tempoh. Sampai tahun. Mana janji sampai 2023, 2024 kosong. Tak ada dah perjanjian. Tu. Jadi tu nak kata kita kena ambil juga pengajaran daripada hadis ni nak bak tengok para sahabat. Sebiji pun dia tak ubah. Ikut skema. Skema lagu tu lah. Tak ada dah nak edit. Pasal apa? Urusan wahyu. Urusan perintah agama. Pada tahun berikutnya tidak ada seorang musyrik pun yang melakukan haji dan tidak ada pula orang yang tawaf dengan telanjang. Tak boleh ni pun. Nak abang kata apa? Hebat dah Islam. Kan? Tahun berikut tu tahun apa? Tahun Nabi Pi lah. Tu nak abang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah takdirkan bagi dia tak pi tahun 9 tu. Pasal apa? Bagi bersih elok dulu. Mu tu orang mulia. Tak suruh tengok benda-benda yang sabut-sabut. Bagi pok-pok ni pi dulu. Pok ni bagi clear, cuci dulu. Macam Agung nak pi mana-mana pun. Lubang satu pun tak ada jalan tu. Lepas cuci cerah habis. Ni kan? Hutan-hutan tak ada dah kan? Agung tengok tu. Rajin mu JKR ni. Bagus sungguh tutup mulu ni. Ni kan? Jaga sungguh kata ayat aku. Padahal waktu dia nak pergi tu lah, elok dia balik, hutan balik. Kan? Kemudian keduanya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nampak tak? Pergi selesai apa semua kerja, balik mari buat laporan. Buat laporan. Kan? Pada tahun berikutnya tidak ada lagi orang-orang musyrik yang melakukan haji dan tidak ada lagi orang yang melakukan tawaf secara telanjang. Inilah ketentuan pemutusan hubungan terhadap orang musyrik, baik yang memiliki perjanjian secara mutlak tanpa batas waktu maupun perjanjian yang berlaku sampai batas waktu tertentu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang memahami hakikat bahawasanya agama Islam sampai kepada kita begitu sekali keadaannya. Oleh kerana itu sayangilah agama kita, sayangilah Islam, sayangilah iman yang ada, jagalah elok-elok, janganlah bagi gugur terlucut daripada kita. Kerana betapa sukarnya benda tu, betapa mulianya benda tu, dan itulah jaminan untuk menyelamatkan kita daripada azab kemudian hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.